Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So review Zul 2-3 hari ni macam kan Zul expectation kan untuk price kit drop dan ikutkan semalam dah pun berlaku. Cumanya kita dah sampai kita punya target ataupun belum di support. So untuk di Bitcoin nanti Zul akan terangkan ikutkan dah complete pergerakan tu, cuma kita tengok adakah ada sedikit lagi drop ataupun tidak. So walaupun untuk di Bitcoin kali untuk di 4 hour time frame 1 hour time frame dah buat sedikit pergerakan bullish. Nanti tu akan share kan di chat dan kita akan update kan untuk kuartal analisis sebelum ini. Tanpa buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah Coin Market Cap. So currently total market cap masih lagi berada around lebih kurang harga sama seperti semalam, iaitu total market cap berada di 1.05, drop banyak 0.27% dengan volume sikit aja iaitu 16, iaitu 3.46%. So apa harga semasa untuk ni masih lagi around yang sama, iaitu Bitcoin berada di dalam 26k. So drop sikit ikutkan 0.47%. So bila Bitcoin drop, altcoin lain juga expectation akan drop. Ethereum ada sikit green 0.16%. Lain-lain altcoin semuanya pergerakan yang kuartal tak ada movement yang besar sangat. Chainlink ada sikit 6%, AVAX hampir 1%. Lain-lain altcoin semua masih lagi buat pergerakan yang masih sama. So apa pun nanti Zul akan tengok di ruangan komen untuk request anda dan Zul akan tengokkan. So let's go kita pergi ke main topik untuk di Bitcoin. So Zul akan update. So ini dari 1 hour apa yang Zul expectationkan yang berlaku, yang mana kita akan start drop. Dah drop pun support semalam dan price itu ikutkan semalam kita dah sampai almost kawasan kita punya target. So nanti Zul akan update kan. So apa yang berlaku dekat sini dah complete. So tak perlu kita monitor price target dia ikutkan price point of breakout. Point of breakout price sampai kawasan ni dah pun sampai. So ini tak perlu kita monitor, dah clear, kita delete saja. So now kita nak monitor apa. So di 1 hour ni ni kita delete. So kita tengok adalah untuk yang ni kita akan pergi yang ni pun kita delete je. So dah kita pergi ke 4 hours dulu. So kita akan pergi ke 4 hours dan kita akan tengok ataupun time frame 4 jam. So kita akan tengok apa yang berlaku. Price dah almost touch kita punya kawasan support, iaitu swing low ini to swing high. Kita ada Fibonacci iaitu dalam kawasan 0.6, 0.7 Fibonacci. So ini support. So price ikutkan di 4 hours semalam. RSI berada di mana? RSI dah berada di overbought. Stock RSI pun berada overbought. So normal untuk berlaku sedikit green candle. Cuma green candle ni akan berterusan atau tidak nanti kita akan monitor kan. Nanti Zul akan terangkan macam mana nak tengok dia berterusan. So selagi mana kalau ikutkan untuk di 4 hours ni price dah berada oversold. Sebenarnya oversold. So ini price boleh dah start berlaku kenaikan. So kenaikan banyak atau tidak kita akan tengok kan. Mungkin sama ada kenaikan sampai kawasan ni je berlaku reaction. Nanti kita akan tengok kan. So untuk current time untuk di 4 hours price dah ready untuk melakukan kenaikan. At least untuk sampai ke kawasan swing high ini to swing low ini untuk retest balik mana-mana. Dia boleh berlaku sikit kenaikan untuk retest mana-mana dalam kawasan resistance yang draw ini. So ini adalah untuk expectation untuk berlaku kenaikan daripada point ni. Apa-apa kita ada sedikit ikutkan ni kita buat lower height, lower low, lower height, lower low dan expected lower height dan expected another lower low. So expectation kan untuk price dip sedikit lagi below ke bawah ni untuk create another bullish signal untuk di 4 hours, iaitu lower low di price dan lower high di RSI. So meaning yang itu lebih bullish untuk kita katakan price akan start berlaku kenaikan. So ini untuk current time Zul akan monitor satu channel. So satu channel ni Zul akan draw di 4 hours. Kita akan dapat detail sikit. So 1 hour. So 1 hour ni kita akan monitor daripada ni. Jadi Zul akan nak draw daripada apa ni, apa channel ni, lower height, higher height, lower high, higher height, higher low dan expected lower low ni, dan kita akan nampak. So kita akan nampak yang bawah ni maknanya dia belum touch betul-betul lagi. So maknanya dia ada expected untuk ni adalah sikit kenaikan. Kemudian expected akan drop sedikit lagi untuk touch mana-mana kawasan trendline ni. Kemudian kita akan dapat dan align dengan apa yang tu nak, iaitu 4 hours lower low, RSI lower high di 4 hours lah. Itu ni di 1 hour. So 1 hour kita ada 4 hours kita akan monitor pergerakan ni. So untuk tengok sama ada momentum. Anda kata kita dapat breakout channel ni, lalu kita akan buat reaction dengan kawasan resistance ni dalam kawasan 27k. Sama ada price akan terus naik ataupun rejection. Kita tengokkan macam kan Zul expectation untuk tahun ni adalah kita more kepada sideways dalam kawasan trigger ni. So walaupun dah kenaikan belum lagi confirmation untuk dia break above ke 30. So itu yang kita nak monitor untuk di
short term. So untuk RSI tadi, selagi mana RSI di 4 hours kuartal terus berlaku kenaikan, kita nak tengok. So untuk current time, untuk di 4 hours pun nak naik tak banyak. Sebab apa? Oversold di stock RSI dan RSI di 1 hour pun hampir dah berada di overbought. So meaning untuk kenaikan tu dah tak banyak. So meaning kita ada satu sikit kawasan resistance ni, macam juga kan dan kawasan resistance ni, so mungkin price sikit akan berlaku kenaikan untuk ini. Kemudian bila RSI di 1 hour dan 1 hour berada overbought, stock saya berada overbought, so mungkin akan ada sedikit drop lagi. Dan drop itu yang kita nak, drop yang sikit agresi kalau boleh. Kita tengok nak low di price, dan masa tu nanti kita akan dapat di 4 hours yang kita nak, iaitu RSI di 4 hours mungkin akan sedikit drop, tapi still buat lower high, stock RSI of low oversold. So mungkin kita nakkan good opportunity untuk kita grab buy di kawasan ni untuk expand sikit pump at least ke kawasan 27. Kemudian sama ada nak breakout ataupun rebound balik resistance ni untuk support resistance tu kita akan tengok. So ni untuk current time, bawah price antara below ini adalah good time untuk anda di CA. So itu untuk long term ataupun pergerakan di Bitcoin, apa yang Zul nak tengok boleh berlaku untuk di chart berdasarkan 1 hour dan 4 hours untuk short term. So kita akan monitor channel ni. So kita akan sama-sama kan, so now expectation sikit berlaku kenaikan, kemudian mungkin akan berlaku net rejection ke kawasan box kuning. So itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So ruangan komen lah, minta tengok Chainlink dengan Sol, plan nak tambah sikit. So Chainlink dengan Sol, macam juga kan sebelum ni Solana, kita akan tengok balik Solana. Okay, agak lama juga tengok Solana dia akan pergi ke daily. Sebab apa anda nak tanya sebab soalan buy kan. So buy tu untuk di Solana, ikutkan dah boleh buy, price dah breakout dia punya downtrend, breakout, dan kita akan dapat satu higher high, dan price kena return di kawasan support, iaitu daripada swing low ini to swing high ni kita ada support. Cumanya kat sini dah boleh jump in masuk, cumanya anda tak perlu panik sekiranya price drop below trend line merah ni. Sekiranya price drop below trend line merah ni, ini kita akan tengok ada possible untuk Bitcoin je lah. Bitcoin pun masih lagi ada possible untuk drop ke 20k, tapi Zul tak expectation tinggi sangat jatuh 20k. Tapi sekiranya berlaku, tu memang dia akan trigger kan untuk di beberapa altcoin juga. Contoh di Solana ni boleh breakout dia punya red tail line ni, kemudian untuk drop sampai mana, drop balik ke kawasan almost slower antara $8 ke $12. So tak perlu panik, inilah consider double, expected boleh buat double bottom. So great opportunity untuk buy sebelum tahun 25 untuk kenaikan. So boleh great opportunity dulu buy di kawasan ni, dan sekiranya ada rezeki jatuh bawah ni, another position buy yang cantik untuk long term. So itu untuk di Solana. Kemudian tadi kalau ikutkan tanya di Chainlink pun lebih kurang sama. Chainlink tadi naik 6%, tu 6% untuk semalam. Tak ada ni, yang ni daily malam naik 6% malam satu candle ni, tapi overall masih lagi bergerak dalam kita punya falling channel ataupun kita panggil reversal pattern. So mana-mana dalam kawasan ni Zul ada mentionkan dalam 5.6, 45, iaitu dalam kawasan almost base ni, kita boleh good time untuk anda DCA sebanyak boleh. Kalau ada tak modal, tak ada terjebuk, boleh DCA selagi mana price berada kawasan ni, boleh DCA secara monthly sebelum kita breakout yang channel ni. Dan breakout channel ni Zul jangkakan kita akan buat sedikit hyper pump untuk di challenge seperti mana yang berlaku di Bitcoin Cash. So whatever price masih dalam kawasan channel ni adalah channel ni a good time untuk anda DCA untuk long term. So itu untuk di challenge. Kemudian next comment, hello, boleh tengok ETHW dan ETF tak? ETF dah sampai tahun ni dah ni. ETHF tu tak pasti. Okay, tu tengok ETHF. Tak pasti kon apa ni, USDT, Ethereum, FK. Tu tak pasti nak tengok kat mana. So adakah di Mac? Tekan tengok Mac. Mac kadang-kadang awal juga. Mac 39 sen. Time nya adalah 20 September 22. Kalau Gate.io lagi macam lagi awal 16 September. Okey, di Gate.io lagi awal. So ni kalau di di Mac tadi adalah 20 tu consider dah kat sini, kat hijau ni pada nampak. So ikutkan dia punya fundamental ni, price daripada harga opening dah drop tu, investor besar dah lari pun. So ni chart ni adalah consider dead lah, ataupun orang kata tak bagus untuk long term. So ini adalah berdasarkan tu, kalau nak tengok, kalau ikutkan di
tengok chart di MAC, memang nampak bullish. Sebab apa? Price harga opening dekat sini, tapi sebenarnya opening ni kat ikutkan yang ni adalah 20 September, opening tadi adalah 16 September. So meaning ni dah, orang kata investor yang paling awal dalam ni dah pun cabut lari dah aku rasa. So itulah aku kata berdasarkan teknikal. So meaning untuk yang ni tak sarankan untuk anda, orang kata untuk long term. So kalau anda tengok naik yang banyak ni, kalau ikutkan, kalau nak monitor juga kawasan ni, contoh kita nak tengok, Tizu akan buat, kita ada key level ini, key level tu punya, yang ni cari key level ni. So untuk next movement price perlu naik atas lagi. Last key level dia adalah yang ini. So cuba dah aku kata yang ni sikit good, sebab dah belajar breakout atas ni. So now kita nak tengok untuk ETMF ni kembali balik line 8 untuk gain more atas. So kita tengoklah, tapi kan untuk yang ni kita tak nampak healthy lah. Sebab apa? Investor awal dah lari daripada, aku kata daripada ni. So ini bukan candle tipu ke apa, ni sebab ada real body. So ini adalah kalau candle yang consider harga opening dia adalah malam 13. Now investor yang awal yang terbesar tu dah lari pun dalam market, yang tinggal hanyalah yang kuarter yang lambat-lambat lah masuk dalam kawasan ni bawah ni. So meaning kalau anda masuk di bawah ni, yes, tak masalah. Kalau ada masuk dalam kuarter investor dalam bawah-bawah ni, kalau monitor daripada ni, right, channel ni anda buy ni, breakout ni, so good. So ni kalian anda boleh holding. Kalau buy kawasan ni anda boleh holding sekiranya price tu drop balik bawah 22 sen, kuarter expectation untuk anda exit market. Kalau anda masuk dalam kawasan ni, price ni dah cantik. Kalau price go drive, anda boleh hold position. Tapi ni price drop balik below 22 sen menuju balik bawah ni, anda boleh exit. Sebab apa? Dia expected boleh buat another low lagi. So itu untuk ETHW. Sama juga. Ada di tengok di KuCoin dulu. So ada buat di KuCoin belum ni. So sama juga harga opening di dalam ikutkan $9. Mungkin kalau di MAC mungkin lagi tinggi. Tengok agak, cuba tengok di tadi di MAC kita tengok di MAC kejap. Di MAC pun lebih kurang sama. MAC pun dalam kawasan harga opening adalah dalam $30, iaitu 8 Ogos 22. 8 Ogos 22 KuCoin September, lambat sebulan, harga $9. So ikutkan dia harga opening adalah berada di $30. Sama juga macam tadi aku kata, harga dah investor awal dah pun lari. Ini yang berlaku, kita monitor dan tengok macam mana. Walaupun ada breakout, dia keep buat lowering. So kita nak meaning untuk di ETHW, ETF ni tu tak sarankan untuk anda invest untuk long term. Untuk dekatnya chart ni nampak, aku kata dia punya, aku kata tak healthy nya pergerakan tu. So itu untuk Ethereum HEF dan Ethereum W. So next comment, salam betul, komen kawan Epic boleh pergi mana? Epic ni tu memang ada plan nak buy, tapi tak silap tu Epic ni ada sedikit aku kata, dia lupa dia punya technical dia ada tanda dah, cuma tu tak beli lagi. Dia dah beli ke belum? Tak, rasa macam dah beli. Belum. Kalau ada tanda merah ni, meaning dalam tu punya monitor, tapi tu tak buy lagi. So Epic ni kan tengokkan sikit, tu dah lupa dia punya analisis. So harga opening dia kat mana? Harga opening dia adalah sama seperti macam ETF ni juga kan. Harga opening dia adalah atas ni. So down ni sebab tu walaupun ada dalam tu punya list, tapi tu tak aku kata high risk punya, memang high risk position ni. So anda kata anda dah baca dia punya fundamental, yes, boleh aku kata cuba masuk dalam kawasan ni. Jika kita ada dua monitor channel, yang ni bergerak fail, yang ni bergerak pun currently kita tengok. Tapi apapun untuk yang ini kita nampak keep fail. Kita dah ada berlaku kenaikan, kemudian kita break below support. So another phase. So weak, amat weak dia punya fundamental untuk regain balik ke atas. Sebab tu holding untuk kata investor untuk di Epic ni. Tapi secara long term agak tak baik, dan kita dah lost another position ni. So ini dah menyebabkan tu punya aku kata nak invest ke dalam Epic ni dah aku kata berkurangan, ataupun dah memang aku kata last lah pilihan. Kalau dah invest ni barulah, kalau ada modal lebih baru tu akan invest. Tapi untuk Epic currently tu tak berminat untuk invest. Sebab apa? Untuk tengok chart dia ni, walaupun setiap kali ada berlaku kenaikan, dia keep dropping ke bawah. So ini untuk Epic. So untuk long term tak berapa nak healthy untuk di Epic. So next comment,
tak boleh timbang pasal berapa nak boleh pergi tu epic. Sebab apa, yang key level kecil-kecil pun dia masih lagi drop below. So meaning kita tak boleh expect dia naik atas. Now kita more kata expect untuk price dia keep low. So bila nak berlaku bounce, kita perlu tengok satu reaction yang bersalah, baru kita akan ada pergerakan yang menarik. So untuk next comment, kalau BTC jatuh ke area 20k, apakah nasib coin macam Gala sebab harga lawa sangat? So contoh, kita akan tengok kan, macam you cakap tadi, Bitcoin masih lagi ada opportunity untuk jatuh 20k. Semua nak percentage nak jatuh buat current time tu tak expected tinggi, mungkin dalam 10-20%, tunjuk anggaran. Kalau jatuh juga, ini yang berlaku contoh tadi di Solana pun ada dah satu trend line yang bahaya dia, bukan bahaya lah, kalau drop itu daripada 20k boleh drop sampai 12k, tapi great opportunity buy sama juga. So kalau di Gala, kita akan tengok Gala, sebab tahu Gala currently price dia berada di below opening, dan dengan dia punya isu sikit, dia punya quarter founder tu kan bergaduh dua orang tu, tu pun kita tengok kan. So untuk yang ni kita tengok price dah drop. So ini pun antara chart yang tergolong antara, walaupun harga opening below sikit. So sebelum ni kita dah ada below, kita ada lemahkan, kemudian drop balik. Cumanya Gala ni secara fundamentalnya, yang tu yang juga kan, tu kaji fundamental dia juga sikit. So Gala ni untuk next term ada opportunity. So high risk, very high risk kata investment. So siapa nak invest boleh, sebab apa, kita dah lost position 1 sen. So another free fall kita boleh monitor untuk channel ni. So price boleh drop mana-mana dalam kawasan channel ni sebelum berlaku kenaikan. So harga consider murah 1 sen aja. So boleh invest, tapi make sure anda invest duit expect boleh loss. Make sure anda faham dia punya fundamental. So daripada kawasan ni oversold, kalau dia pun oversold, so later expected boleh berlaku kenaikan. So untuk Gala, kalau ada berlaku kenaikan untuk di Bitcoin dalam kawasan tu, so Zul nak tengok dulu untuk kenaikan. Contoh mungkin untuk macam juga ni, untuk Bitcoin boleh bump balik ke dalam 27k sikit, dalam ke 27,000 lebih sikit. So nak tengok Gala ini sedikit regain kembali almost dalam 2 sen. Kemudian daripada kawasan ni, anda kata berlaku drop, kita nak tengok price sikit buat ni. So minimum juga kan, Zul tak ada kata percentage yang tinggi untuk Bitcoin drop 20. So ini untuk Gala ni, Zul more expectation untuk price akan start berlaku kenaikan untuk buat react balik dalam kawasan, untuk stabil dalam kawasan ni. So ini sebelum dia naik sampai 2 sen, 3 sen, so almost 1 sen ni dah consider good time untuk anda invest untuk long term. Tapi make sure anda faham dia punya fundamental. Zul nak invest untuk Gala ni walaupun harga below opening adalah disebabkan Zul faham dia punya fundamental. Fundamental lebih pada gaming lah, banyaklah dia punya ni adalah gaming punya coin. So meaning untuk gaming, untuk currently belum lagi dia punya ada quarter apa, dia punya tonic itu lagi. Nanti sampai masa di mata metaverse coin, quarter NFT baru nanti barulah dia akan ada berlaku pump. So yang ni adalah very high risk, tapi high risk yang Zo kata nak ambil high risk position tu. So meaning kalau masuk 1000 tu, meaning expected loss saja 1000 tu. So itu untuk Gala. So next comment, salam tu, maaf nak tanya, lari tajuk tu kerja apa, macam mana nak ternak modal, sebab kita ni nak ternak modal pun susah, ekonomi lagi susah, jatuh harga barang kos dan kaki. Okey, yang ni agak personal, tapi personal pun taklah, Zul boleh jawab je. Sebab apa, dalam channel ni adalah Zul invest duit sendiri. So macam mana Zul kuat modal. So ingat, Zul kerja apa? So ingat, Zul hanya kerja retail aja. Zul tak kerja macam orang lain kerja office ke apa. So Zul kerja retail. So retail ni dia ada basic, dia ada commission, dia ada insentif, ada banyak lah daripada. So meaning udah pergi, itu satu Zul kerja apa. Lepas tu macam mana Zul ternak modal, menjayakan macam mana Zul modal. Setiap gaji tu hampir lebih daripada separuh gaji tu Zul boleh simpan cash. So sebab apa, Zul tak ada loan sembarang loan rumah tak ada, loan kereta tak ada. Kereta pun Zul beli kereta pun Zul beli second hand aja, quarter cash. Zul pakai kereta second hand. So meaning tak ada bulanan. Kemudian Zul tak ada sembarang loan apa, loan PTN apa, semua dah settle lama dah. Kemudian apa lagi, Zul bujang lagi. Kemudian Zul tak ada sewa, Zul hanya sewa bilik saja, ada modal. Kemudian itulah itu saja. Zul Zul tak ada sebarang komitmen yang lain di luar tu. Setiap gaji tu semuanya separuh daripada gaji tu Zul boleh simpan secara cash. So meaning kata berapa gaji tu kata juga lah, kata separuh daripada 10,000 lah kalau dia punya gaji tu, berdasarkan punya basic allowance semua tambah tu, commission apa semua, Zul boleh kerja, Zul boleh lampin lah. So meaning Zul punya condition tu, dan Zul juga tak ada komitmen lain yang tinggi sangat, cara yang meaning yang terikat lah, contoh loan bank ke, loan kereta ke, loan rumah ke, Zul tak ada yang terikat tu. So meaning Zul, yang tu Zul adjustment. Yang Zul punya modal lah makan, kata kos minyak, kos parking, sikit-sikit yang macam tu. Even kalau
Kalau tu naik motor pun lagi jimat, tak ada kos kata tak ada kos parking apa semua. So maknanya tu jimat mungkin lebih daripada 60-70% tu punya gaji tu boleh simpan secara cash. So itu tu punya macam mana tu nak modal. So salam Zul, AVAX coin yang bagus ke? Target untuk AVAX adalah satu coin yang bagus. Seperti AVAX kalau ada Polkadot untuk long term. Sebab apa? Untuk tengok walaupun bearish ni dia tak ada pun kata info-info yang back sangat. So untuk AVAX kita akan tengok secara technical. Tengok apa yang technical beritahu. Sebab apa? Secara technical tengok price berada di harga above harga opening jauh lagi, dan kita ada massive support sebelum ni. So now kita berada kawasan ni, kita buat reversal pattern. Secara technical dah memberitahu now adalah masa yang terbaik untuk anda buy untuk long term. So lagi mana price berada, kita ada 23-24 tu expectedkan price boleh sideways dalam kawasan ni. Sebelum breakout ni kita akan ada berlaku kenaikan tu, kita tak nak buy sebelum dia breakout channel ni. Selagi mana price berada kawasan channel, ikutkan kali price pun berada bottom channel, so good time untuk anda invest untuk long term. Ikutkan di altcoin dah buat sedikit bullish signal berbanding, dia buat bullish signal sikit berbanding Bitcoin. Sebab tu dia katakan tu tak expected untuk Bitcoin boleh drop ke dalam 20k untuk current time. Sebab apa? Untuk di contoh coin-coin yang strong, contoh di Ethereum malam kita ada, dan juga beberapa coin lain. Lupa antara coin yang buat juga ni AVAX, kita nampak lower low di price, lower high di RSI, dan price ikutkan ni lah daily. Kita tengok price lah slowly drop, dan price RSI agak berada oversold. So meaning untuk AVAX ni bila-bila masa dia sudah boleh berlaku kenaikan. So meaning untuk banyak altcoin yang buat signal awal, so meaning Bitcoin pun dah almost menjagakan, dah nampak sikit bullishnya. So meaning kita akan expected untuk start berlaku kenaikan. So meaning inilah bottom harga ni. Yes, mungkin boleh drop jika kita ada support ni kalau even low sikit pun mungkin dalam $7 boleh berlaku. So tak perlu panik. Whatever price dalam kawasan channel ini anda buy adalah consider boleh long term untuk naik 20-25 punya buran. So kita expect ada target. At least harga opening dia berada harga all time high dia lah 146. So kita ada target at least dalam kawasan kalau ikutkan dalam almost 3.6, iaitu dalam 500 pound coin untuk AVAX untuk next bulan. So itu yang harga yang anda buy $10 hari ni, so boleh pergi sampai $500. So itulah expectation untuk 2025. So itu untuk AVAX secara technical, good untuk long term. Kemudian kita akan tengok next comment. Zul tengok high five please, possible touch $2 balik tak? High five Zul tak pasti kau apa macam, tak pernah review HIFI USDT dekat mana tu, Binance kot. Okay, Zul akan tengok di Binance je. Okay, tak pasti anda beli kat mana. Sekejap kita tengok ada di KuCoin 4 April. Januari lagi awal. So dalam 72 sen. Kemudian kalau di KuCoin tadi, okay, 70 sen. Okay, consider kita pakai saja. Lebih kurang sama juga. Okay. Okey, terputus pula tadi. So, untuk di high-fi tadi, kita expect ambil yang ni, harga opening dalam kawasan 70 sen berdasarkan yang comparison tadi. So, dia lah di domain Binance boleh nak naik balik sampai $2. So, betul tadi. Boleh touch back tak sampai $2. Tu $2, price dah sampai $2 dan drop ni. So, ikutkan yang kat sini kita tengok. Tengokkan last low kita berada ni, last high kita berada kawasan ni, nak sampai balik atau tidak. So currently price berada di harga opening, iaitu around dalam $70. Berdasarkan apa yang kita tengok ni lah, comparison berada di Gate.io, di KuCoin apa semua ni, almost dalam Cosmos 7. Kalau tu silap, anda boleh beritahu di ruangan komen, itu akan perbaiki. So untuk ini tu kita berada dalam kawasannya support. So kita pun berada dalam kuartal masa-masa yang price berada di bottom. Tu inilah consider good bottom dia. Cuma dia drop ke tidak. Kalau dia lost position ni, sikit lah kata kita menarik. So yang ini kita tengok price dah naik sampai $1, boleh tak return balik. Sekiranya price berlaku daripada bound ni, kita boleh consider resistance, swing high,
swing low kita akan ada resistance kita berada betul-betul di kawasan $2. So meaning kalau anda buy di kawasan $2 tu, meaning anda dah buy di satu kawasan yang kata salah lah, iaitu anda buy di kawasan harga resistance. So kita tak nak buy di resistance. Apa-apa harga kita nak buy di support, sama ada support itu bertahan atau tidak, at least kita buy di kawasan support. So kita nak buy di kawasan support, resistance adalah kawasan untuk kita jual ataupun kita nak tengok monitor. Kalau breakout resistance tu kita boleh holding more kepada long term. So boleh return tak menjaga berdasarkan ni, bergantung pada chart, ikutkan time kita dah oversold. Daily tak berada oversold sangat, tu ada possible mungkin price akan drop sikit lower. Ikutkan ni dia akan tengok, kita boleh monitor. Ikutkan tu tak pasti yang ni betul tak. Tu yang ni kita boleh monitor. Contoh tu yang ni kita ada dia tak ambil channel ni, tu ambil yang dua ni. So ni untuk yang ni ada possible mungkin dia akan sedikit sideways drop kawasan ni. Kita tengok reaction, dan bila sampai kawasan ni tu nak tengok untuk RSI dia berada oversold tak oversold. Kemudian ni lah kalau ada lower low di price, lower high di RSI, so good untuk dia bound di kawasan ni. So ini kita boleh jangkakan price boleh return balik dalam $2. Yes, boleh berlaku, cumanya current time kita tengok chart ni tak ada lagi sebarang untuk kata momentum dia melakukan kenaikan. So kita perlu tunggu lagi sikit, at least reaction dengan kawasan ni, tengok macam mana reaction dan tengok RSI. Kalau ada cantik, anda boleh DCA kawasan ni untuk buy, kemudian reduce kat dalam average, dan hopefully daripada point ni dia dapat bound ke at least ke kawasan return. Sama ada breakout ataupun rejection, kita akan tengokkan nanti bila price sampai di atas. So untuk itu untuk di hi-fi next comment kita akan tengokkan. So tolong tengokkan APT dengan SWI boleh turun lagi sampai berapa. APT dengan SWI, APT USDT turun sampai mana? So susah juga soalan tu. APT drop sampai mana? So sebelum ni dia ada mention kan kita ada falling channel yang kata monitor ni. So boleh drop sampai mana kita ada channel tu, meaning dalam ni dia ada expect kita ada kawasan base sikit antara $3.5 ke $5, dan kita ada range, kita dah boleh buat sedikit aku kata kita ada jangkaan 3.5 52, kemudian kita boleh kecilkan lagi. So antara channel ini salah pula, antara channel ini dengan kita punya ini, so mostly expected lah dah dalam channel ini. So ikutkan tak ada sedikit, tak ada bullish lagi. So ini price boleh naik ni, boleh ada berlaku sikit reaction. So kalau kita touch dalam kawasan box ni lah, consider box support ni sebelum kita berlaku kenaikan. So ini antara $5 dan channel bawah ni adalah kita punya expectation, dia punya kawasan bottom sebelum dia berlaku kenaikan. So bila kita expected untuk mengenal bottom dan dapat signal bullish di daily atau di 4 hours, so kita boleh invest untuk long term. So consider ini adalah good time untuk anda DC untuk long term. Cuma kalau nak detail je lah, anda perlu tengok sebarang-barang signal bullish yang ada, masuk tu jump in masuk, lagi cantik lah. So masuk tu mungkin dia akan pump. So kalau pump macam ni pun, walau ada pump, kita tak nampak dia punya sedikit, tak nampak dia punya positif. Sebab apa? Contoh di 4 hours semua dah berada overbought. So walaupun ada pump ni, kita yakin tu pump ni masih boleh drop ke bawah. So itu yang cara nak baca chart. So lagi detail lah. So itu untuk di APT. So boleh drop dalam antara $5.2 ke antara mana-mana dalam trendline channel ni. Kalau lagi lama dia drop, boleh sampai lah 3.5. So lama-lama channel ni. So itu untuk APT. Kemudian SWI tadi, SUI USDT tu sebut SWI, betul tak betul? SWI sama juga, dia dah masih lagi kalau anda fikir kita long term, yes untuk long term, cuma long term ini yang ni antara support, tapi dia dah break below support dan kita ada motor channel. So untuk SWI ni ada boleh berlaku drop balik harga opening dalam 9 sen. Cumanya kita ni ada, walaupun ni di daily consider dah bullish lah pun. Sebab apa? Kita ada lower low di price, lower high di RSI. So ini dah bertandanya kita dah boleh expect untuk buy. Kita dah boleh jump in masuk. Tak perlu tunggu pun jatuh 9 sen. Kalau jatuh 9 sen tu ada sedikit aku kata fundamental mungkin ada sampai round, tapi masih lagi above, lagi agak above opening, good. Tapi dekat sini kita dah nampak aku kata bullish signal untuk di daily untuk ready naik. So ini kat sini kawasan 40 sen dolar ni dah boleh jump in masuk untuk long term. Andai kata price drop bawah ni, kita boleh DCA lagi, kemudian kita tengok kalau ada bullish kita naik. Tapi kalau price drop below harga opening, anda tahulah ini ada something wrong dengan dia punya fundamental. So make sure anda invest duit yang anda expectation boleh loss. So tak ada satu coin pun yang boleh garantikan anda profit. So kita perlu monitor time by time. So itu untuk SWI. Kemudian next comment, thank you tu. Kalau ada masa boleh terangkan secara ringkas trendline take profit. Trendline take profit menggunakan juga kan, untuk gunakan Fibonacci aja. Kita akan trendline, tengok kalau contoh
Contoh nak dapat trendline yang betul, contohnya dari contoh tu pergi ke Bitcoin lah senang. Bitcoin ada tu pergi yang ini. Contoh nak tengok trendline tu cantik atau tak cantik, contoh kita akan tengok yang ini tak cantik. Okey, contoh yang ni. Kita ada buran sebelum ni. Contoh kita ada higher high dan lower low. Kemudian kita tarik Fibonacci swing high to swing low. Sebarang bound daripada kawasan ni yang hit kita punya Fibonacci iaitu kawasan resistance ni, kemudian dia berlaku rejection. Ini puncak, antara dua puncak ni adalah puncak bullish yang mana kita boleh buat satu trendline. Ini adalah trendline bullish. So next bila dia buat rejection, jatuh balik swing low to swing high, kita akan support dan bound ada support ni dan breakout saja trendline ni, dia akan consider bullish, dia akan start berlaku hyper pump. Sudah sama trendline tu, trendline atas, trendline bawah sama saja, kita nak antara support dan resistance kita cari. Sama juga ni, kita ada support low, kita ada support kawasan ni, kita buat satu trendline putih. So kalau ikut ni sikit dah drop tapi dia naik balik. So drop bearish, kemudian dia return balik dalam kawasan ni. So amat bullish dan kita ada trendline ni. So itulah secara trendline tu menggunakan Fibonacci je. Touch support resistance, so meaning dua line daripada puncak dan second puncak, kita boleh create satu trendline. So profit kat mana? Profit kita boleh gunakan break Fibonacci, kita ada 1.2, contoh ini kita ada first 1.6, kemudian lebih pada 1.6, kita boleh tengok reaction antara 2.6, 3.6 dan 4.2. Itu hopefully dapat menjawab lah secara kuartal ringkas. So itu untuk trendline dan take profit. Mohon just tengok SRP dan Cardano. So Cardano tu kan tengok Cardano dulu. Cardano tu punya favorite coin lah, kata top 3. So Cardano apa yang berlaku currently, Cardano drop tu ada all in, tu ada tambah market dalam kawasan 24 sen. Currently price buat ada signal untuk di Cardano. Cardano juga antara salah satu yang signal dah buat bullish, iaitu price buat lower low, RSI buat lower high. So ini untuk daripada point ni dijangkakan kita akan berlaku kenaikan. So macam juga kan di AVAX, di Solana tadi, coin-coin yang kata sedikit major, altcoin yang sedikit strong ni, top 5, top 10 ni dah buat signal bullish, iaitu price dah ready untuk berlaku kenaikan. Cumanya Bitcoin je lah yang tak ada momentum. Lepas Bitcoin ada momentum je, altcoin yang akan follow. So ini menjadikan inilah sebab tu dah masuk lagi invest kawasan ni. Tu ini adalah expected untuk tak berlaku kenaikan. So kini Bitcoin drop ke 20k macam juga tadi, walaupun 10%, 20% je. So minimum untuk Cardano boleh drop dalam 18 sen. So ready. Kalau naik, Zul akan expected tu akan profit. Kalau drop, Zul akan grab more buy asset. Zul akan collect asset lagi banyak. Sebab apa? Tahun 2024 ni adalah tahun untuk mengumpul asset, bukan untuk take profit. So kalau ada profit untuk short term, biarkan. Tapi even profit pun Zul tak ambil. Zul mau kepada long term. Tapi kalau Zul more happy kalau price tu drop ke 18 sen untuk tahun ni 23-24, Zul akan grab lagi untuk long term. Zul akan collect asset sebanyak boleh. Itu yang Zul punya plan. Zul tak plan untuk profit lagi. Zul plan untuk cari point bottom yang harga semurah boleh untuk Zul collect sebanyak boleh asset. So itu untuk di Cardano. Untuk di SRP tadi sama juga, SRP consider boleh, tapi dia dah breakout satu trendline ni. Tetapi walaupun trendline kita berada di kawasan support, so price boleh stabil kawasan ni. Untuk di SRP tak ada sebarang pergerakan bullish, masih lagi lower high dari price, lower high di RSI, so masih continuously. So ini kita expected price mungkin akan sideways dalam kawasan ni. So good sampai kita ada support, kemudian daripada swing high ni, swing low kita ada bought resistance, kemudian kita ada satu trendline hijau ni. So sooner or later dia akan breakout lah ni, kita akan start berlaku kenaikan. Untuk SRP tu ada expected untuk boleh return balik dalam kawasan dia punya quarter major resistance, iaitu dalam kawasan almost $2.5. So itulah tu punya expected. Dia tak boleh buat all time high baru lagi. Tu expected at least dia kembali ke major resistance dia, iaitu dalam $2.5. So itu untuk SRP. So next comment kita akan tengokkan salam tu, tengok coin mana Epic Gala. Epic Gala tu dah tengok tadi. So Sandbox dan mana tu, Sandbox dan mana ni dia boleh buat satu aja, cuma dua boleh. Cuma Sandbox dan mana ni dia punya harga tu lebih kurang sama. Mana 29, Sandbox 30, dan dia punya chart juga hampir sama. So tu akan pergi secara ringkas saja. So harga opening masih lagi bullish. Kita berada di satu kawasan kuartal base yang penting untuk di mana ni. So kita tengok sini, tengok kat sini, tengok sini, tengok sini. So kalau anda invest untuk long term, anda nak buy tak nak buy kawasan ni, inilah kawasan yang kita nak buy. So yes, risk, tapi setiap risiko tu ada dia punya yang profit dan ada juga dia punya kerugian. So ni kita ambil consider
kawasan yang very low risk. So ni kalau loss pun kita loss sikit saja. So ini kawasan yang good time untuk buy. Even di yang ni pun kita dah buat reversal macam mana. Sooner or later dia breakout macam ni, kita akan start berlaku kenaikan. So kenaikan yang agresif ataupun slowly naik, kita terserah kepada chart tu. Yang penting tahun kita ada timeline kita untuk take profit, iaitu tahun 2025. So good time untuk anda invest untuk long term. Untuk mana sama juga untuk di Sandbox, lebih kurang sama chart dia, kita ada base dalam kawasan ni. So price channel below bottom, dan untuk di sama juga contoh tu tengok ni sama juga di mana tadi, altcoin yang kita consider main. Contoh di metaverse ni, mana Sandbox engine ni consider main lah, main metaverse punya coin. Contoh tengok ini, contoh di Sandbox lower low di price, lower high di RSI, kita berada di bottom channel, kita berada di kawasan base. So price bila masa boleh bounce. So ini adalah kawasan yang kita nak tengok untuk sini tu. So dah boleh jump in masuk. Kalau nak all in pun boleh. Tapi apapun, all in ke jump in DCA ke, make sure anda invest duit yang expectation boleh loss. Kita tak tahu projek ni, mungkin hari bagus, besok tak bagus. So bergantung fundamental. Tapi secara technical mengatakan ini adalah good time untuk anda invest untuk secara long term. Kita berada di bottom kawasan base, RSI pun dah buat bullish. So bila-bila masa saja boleh berlaku kenaikan. Lepas tu jagakan untuk Bitcoin tu tak expected boleh drop 20. Kalau even tiba-tiba drop ke 20k pun, apa yang berlaku di altcoin, kalau jatuh secara black swan event, so mungkin Bitcoin saja yang jatuh, altcoin lain mungkin hanya akan stabil saja. Tapi kalau dia drop slowly drop, so secara keseluruhan market drop, so Sandbox boleh jatuh. Kerana Sandbox kita masih lagi ada target dalam kawasan almost 15 sen. So antara 15 sen dan 34 sen. So anda buy kawasan ni, kalau jatuh kawasan ni masih lagi consider kuarter bottom, dan kita boleh expected start berlaku kenaikan. So itu untuk di mana dan Sandbox. So itu saja untuk rekomen pagi tu, ruangan komen pagi semalam. So thank you untuk sampai komen. So sekiranya anda berminat, type saja di ruangan komen di bawah. InsyaAllah Zul akan buat review untuk pagi besok. Esok hari Rabu, hari Rabu full lagi. So live tu mungkin Zul akan buat hari Khamis atau Jumaat. So minggu ni memang tu tak boleh sebab tu kerja full 10 pagi 10 malam. So tak cukup staff, so terpaksa cover staff yang lain. So hari bulan 10 lagi lah memang full, tak cukup staff lagi. So apapun guys, sekiranya ada berminat, type saja di ruangan komen bawah untuk membership. Minta maaf tak dapat nak buat live, tapi tu akan buat live untuk Sabtu dah, bila 2 hari cuti lah. So minggu ni tu cuti Khamis Jumaat. So insyaAllah tu akan buat live hari Khamis dan Jumaat. Kita buat awal sikit lah dalam pukul 9. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.